Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kuliah hari ini kita nak melihat tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini pengenalan, awak boleh baca sendiri. Ini kemahiran mendengar. Dia kata bila seorang itu mendengar, dia harusnya dapat mengecam, mengenal dan mengamatinya, iaitu mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi yang berlainan. Baik, A, B, bunyi berbeza-beza lah. A, U, I, L, O, bunyi berbeza-beza. Okay? Bila seseorang itu boleh mendengar dan dia dapat cam lah. Kalau dia tak boleh mendengar, maka dia tak cam. Macam orang pekak tadi, dia tak boleh nak cam dan kenal bunyi-bunyi. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-faktor fisiologi seperti neurologi pendengaran, setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatannya, iaitu fokus dia, pemerhatian dia terhadap pendengarannya tu setara mana, baru boleh ada kemahiran mendengar. Secara ringkasnya, seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti asal kejap
Okay, baik, kita sambung lagi. Secara ringkas, seorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh diskriminasikan bunyi-bunyi bahasa. Diskriminasi ni maknanya dia boleh mengenal pasti ataupun membahagi-bahagikan bunyi bukan bahasa. Diskriminasikan unit-unit bahasa, memahami perkataan konsep kemahiran, memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Auding, proses mendengar, mengecam, mentafsir percakapan, mengikut arahan, memahami urutan, sekuan. Bukan bunyi bahasa ni seperti body language. Ingat kembali, tentukan idea utama terpenting. Kemahiran bertutur. Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur, iaitu menyebut dan membunyikan bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada atau tekanan suara, jeda serta elaan yang betul. Itu kemahiran bertutur. Contohnya orang pidato, orang bersajak, dia ada jeda-jeda dia ada lantunan dia, kat mana tinggi, kat mana kuat, kat mana mendatang, kat mana slow, kat mana ditekankan. Itu kemahiran bertutur lah. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan suprapenggalan. Ini hak budak sekolah dengar, so tak payah cara. Pengesanan daerah kelemahan lisan. Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerak kerja atau aktiviti lisan. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka, membina serta melaksanakan ujian lisan. Antaranya adalah mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Body language dia boleh faham ke tak? Mengamati bunyi-bunyi bahasa lain seperti elemen linguistik bahasa, memahami konsep maksud perkataan atau ayat, melakukan auding, merangkul aspek pengamatan pendengaran, mendengar secara ketika. Yang mana kalau kanak-kanak tu gagal di peringkat ini, bermakna penguasaan lisan dia tu kurang sedikit ataupun mengalami gangguan. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid. Guru boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan dengan auding. Kita nak test, kita buat ujian-ujian, okay? Ujian menggunakan audio, rakaman audio, visual dan sebagainya. Kita nak tengok fokus dia. Ataupun kita pasal cerita, kita tengok cerita, dia boleh dengar tak cerita tu? Ia faham tak? Bukan dia boleh dengar, dia boleh faham tak cerita tu? Kalau dia boleh faham cerita tu, bermaksud dia ada kemahiran lisan. Gitu. Kaedah mengatasi masalah lisan. Sekiranya pelajar-pelajar kita ada masalah lisan, okey, tak faham petikan, tak boleh nak bertutur dengan baik, maka cara nak mengatasi dia ialah guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid-murid. Maknanya guru itu sentiasa bercakap dengan perkataan ataupun bahasa-bahasa yang betul, bahasa-bahasa standard, supaya kanak-kanak itu dapat bertutur dengan baik. Guru mempergiatkan lagi gerak kerja aktiviti lisan untuk murid, panggil murid untuk bercerita, untuk bercakap, untuk berkongsi idea dan sebagainya. Guru memperbanyakkan latih tubi, sebutan dan intonasi, terutama kelemahan khusus murid-murid. Kalau murid itu gagal untuk menyebut perkataan-perkataan tertentu, guru ajar, tekankan untuk dia ulang perkataan tu. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya murid boleh fokus dan akhirnya murid dapat ingat apa yang dipelajari. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta bila dia dapat tahu masalah lisan berlaku pada kanak-kanak, pada anak didik dia, maka dia menjalankan aktiviti peneguhan. Peneguhan ni aktiviti untuk baik pulih semula, dan pengukuhan secara serta merta. Tak boleh tangguh-tangguh, tak bolehlah kata ikut pandalah, ikut mu lah, nak jadi ganun-ganun pun tak boleh. Kena usaha. Guru menggabung jaringkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Maknanya guru sekalikan lisan, contohnya bercerita, lepas tu menulis
intisari cerita, buat latih tubi. Tulis gambar ayam, kalau cerita tentang ayam, cerita tentang pokok, tulis tulisan pokok, tiru tulisan yang kat depan dan sebagainya. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk, pertandingan dan sebagainya. Ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan. Bacaan awal kanak-kanak. Proses membaca. Ini bacaan awal lah bagi kanak-kanak. Membaca adalah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi simbol grafik. Membaca memerlukan seorang mengenal pasti simbol, iaitu ABC, abjad, suku kata, simbol-simbol lah tu, dan hubungannya dengan makna tertentu. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan suatu idea. Membaca memerlukan penyampaian. Okey, baik. Ini proses membaca bagi kanak-kanak. Mula-mula sekali dia kena kenal simbol-simbol grafik. Dia kena kenal huruf A, dia kena kenal gabungan kata, 2 suku kata, 3 suku kata terbuka, tertutup. Bila dia dah kenal semua tu, maka dia boleh membaca. Bila dia membaca, dia faham pula apa yang dia baca. Itu simbol-simbol yang perlu ada pada kanak-kanak. Dalam proses membaca, sistem isyarat adalah simbol grafik. Membaca adalah proses panca indera. Pembaca mesti dapat bertindak balak untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap simbol grafik. Membaca juga adalah proses mengenal pasti perkataan. Masalah-masalah dalam membaca. Apa dia masalah dalam membaca? Yang pertama sekali ialah bentuk huruf. Ini masalah dalam membaca, bentuk huruf. Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya huruf terbalik. Huruf terbalik. Bagi kanak-kanak disleksia, dia melihat huruf tu huruf terbalik. Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya, maknanya A dengan O, nampak jauh-jauh lebih kurang je, tak ada ekor lah mana. Nampak. Bunyi huruf yang seakan-akan sama, apa? O, U, O, U, O dengan U, U, O. Seakan-akan sama. Kalau duduk jauh, bising, tak pendengar kan? Boleh jadi keliru. Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. MN. Nampak? MN sama. Apa lagi? P, B, P, D, B, D. Lebih kurang tu. Lebih kurang tu. Lebih kurang. Menyebut huruf-huruf mengikut tailor bahasa ibunda, mengikut dialek lah. Kalau bahasa Kelantan lah. Kalau bahasa Negeri Sembilan lah. Dia tailor. Tailor ni bermaksud dialek dia, ikut dialek bahasa ibunda dia. Kalau mak dia Kelantan lah dia cakap. Bola, makan tu jadi makan, sebut makan. Bahasa ibunda, dia menyebut huruf bahasa ibunda. Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah. Ni kita tengok dah pada slide yang topik 4 hari tu. Okay, kita berhenti sini dulu sebab masa dah nak tamat ni rakaman. Kita sambung sekejap lagi slide yang ke-11.